أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya kata Imam, Tamusi dan seluruh muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kuliah malam ini, izinkanlah saya bawa tajuk yang agak pelik berbiasa, iaitu dua kota umat Islam yang hebat, iaitu Dubai dan Neom. Dubai berada di Emirat Arab Satu dan Neom berada di Arab Saudi. Dan masing-masing ingin mencipta sebagai kota terbaik dunia. Mari kita lihat apakah falsafah mereka. Kita mulakan dengan ayat surah An-Nahl. A'udzu minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falyuhyihi hayatan thayyibah. Wa lanzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nazim. Barang siapa yang beramal soleh daripada lelaki atau wanita, sedangkan dia beriman, maka benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang bahagia padanya. Dan kami akan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Inilah surah An-Nahl sebagai resepi, rumus kebahagiaan, yaitu beramal soleh, beriman, dan itu syarat kebahagiaan. Dan apa yang disebabkan dengan kebahagiaan hari ini? Kebahagiaan Islam tidak sama dengan kebahagiaan yang dipegang oleh bangsa satu. Bangsa satu juga ada indeks bahagia yang dikeluarkan baru ini. Walaupun sepatutnya bulan Mac lepas telah dikeluarkan indeks kebahagiaan oleh dunia, tetapi entah kenapa hanya bulan 9 barulah bangsa satu rilis negara yang paling bahagia. Saya tidak ingin menyebut semua negara yang bahagia, tetapi ingin tumpukan kepada negara Islam yang dikatakan sebagai negara yang bahagia tersebut. Dalam Global Happiness Index yang dikeluarkan oleh Bangsa Bersatu dan dikeluarkan pada bulan September lepas, mereka mengatakan negara Timur Tengah yang paling bahagia adalah Israel. Israel menduduki tempat keempat dunia paling bahagia sebab mereka paling banyak membunuh umat Islam. Mereka paling banyak menzalimi umat Islam. Mereka menghalau, termasuklah pendahwa Kristian. Mereka menunjukkan permusuhan dengan Kristian baru ini. Mereka ada kekacauan yang banyak. Perdana Menteri mereka sekarang terlibat dengan rasuah yang terbesar dunia katanya. Termasuk istrinya diumumkan sebagai terlibat dengan rasuah yang paling besar dunia. Tiba-tiba mereka paling bahagia sebab mereka yang membuat indeks ini. UAE tempat 26 dunia, tempat 26 kebahagiaan yang paling bahagia dalam negara Islam. Yang paling bahagia negara Islam ialah Emirat Arab Satu dan tempat 30 ialah Arab Saudi. Kedua-dua negara ini bersaing untuk menjadi negara terbaik umat Islam. Bahkan mereka ingin menjadi negara terbaik di dunia. Dan kita lihat Dubai ialah sebuah negara miskin satu masa dulu. Lebih miskin dari Malaysia. Tiba-tiba dalam masa 15 tahun yang kebelakangan, mereka telah membina sebuah kota yang barangkali tidak pernah terfikir oleh orang Arab sendiri. Mereka membentuk dan mereka memegang 300 rekod dunia. Bandar Dubai memegang 300 rekod dunia, termasuk lift yang terbesar di dunia. Dan mereka telah mencatatkan dalam indeks dunia, mereka mencapai 300 rekod dunia yang tercatat dalam Guinness Book of Record. Dan ini sangat dicemburi oleh Saudi. Saudi tidak memegang rekod yang banyak dalam bandar mereka, tetapi dia ingin mengatasi Dubai dengan membina sebuah kota bernama Neom. Dan Neom ini dijangka sebagai The Eight Wonders, ajaib yang ke-8 selepas piramid, tembok besar negeri China dan lain-lain. Dia menduduki tempat ke-8 yang bakal diisytiharkan oleh buku Guinness Record. Manusia berlomba-lomba daripada dulu sampai sekarang. Apakah yang dunia bangsa satu melihat kebahagiaan? Mereka melihat dari segi ekonomi, sosial, dan umurnya panjang, kebebasan untuk melakukan segala-galanya termasuk LGBT, dan negara yang bebas, bersih, tidak ada rasuah dan sebagainya sebagai indeks yang diukur
untuk menjadi negara yang paling bahagia dan negara yang paling derita. Negara yang paling bahagia yang mereka letakkan tahun ini ialah pada Finland. Negara yang paling banyak bunuh diri, negara yang paling banyak terlibat dengan LGBT, negara yang tidak beriman sama sekali, diletakkan oleh bangsa bersatu sebagai negara paling bahagia. Sebab negara mereka paling bersih, tidak ada rasuah sama sekali. Negara yang paling derita ialah Yaman. Negara yang dihancurkan oleh negara besar, termasuk jiran mereka sendiri. Arab Saudi bersama dengan Amerika menghancurkan Yaman, dan Yaman kemiskinan, kelaparan, menduduki tempat terakhir dalam indeks bahagia dunia, tempat 160. Malaysia, Alhamdulillah, tidak tinggi, tidak rendah, tempat 79. Daripada 160, di tengah-tengah, tidak bahagia dan tidak derita. Muzabzabi nabaina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tetapi saya nak fokuskan kepada dua negara ini, yaitu Dubai dan Arab Saudi ataupun Emirat Bersatu dan Saudi. Dubai bercita-cita untuk menjadi negara yang paling bahagia dunia dalam masa 30 tahun akan datang. Mereka bercita-cita untuk mengalahkan Finland, dan mereka telah bersedia sekarang untuk ke arah tersebut. Dan apakah kebahagiaan yang mereka tarifkan? Kita bandingkan kebahagiaan yang Allah tarifkan dalam surah An-Nahl yang kita baca tadi. Mari kita lihat. Kebetulan saya melawat Dubai minggu lepas. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan apa yang saya lihat dan apa yang kita saksikan. Mereka ada bangunan paling tinggi dunia. Bangunan Burj Khalifah yang ada 3 zon buka puasa. Daripada tingkat 1 sampai tingkat 80 sampai 120, 24 tak silap saya, dan 124 ke atas. 3 zon buka puasa. Kalau di bawah sudah buka puasa, di tingkat 124, 80 tak belum boleh buka puasa lagi. Matahari masih nampak. Bila zon kedua buka puasa, zon yang ketiga tidak boleh buka puasa sebab terlalu tinggi, masih nampak matahari. Apa yang sampai sini ialah bangunan sangat tinggi. Rekod dunia mereka pegang, dan untuk naik ke tingkat 124, kami cuba naik dengan bayaran 300 dirham. Untuk naik ke tingkat lebih tinggi, 500 dirham. Itulah yang orang Malaysia bayar untuk melihat satu fenomena yang luar biasa, bangunan yang sangat tinggi dunia. Mereka berbangga dan mereka pegang rekod dunia bangunan paling tinggi, lift yang paling cepat daripada tingkat bawah sampai tingkat atas, paling atas 6 minit. Sangat luar biasa. Dan mereka ada lift yang paling besar. Bila kita sampai ke airport Dubai, tuan-tuan yang sudah pergi menyaksikan ini, luas lift mereka barangkali sama hujung. Sebahagian daripada bilik kita ini sama besar dengan lift. Yang muat kami masuk 30 orang masih selesa lagi. Mereka pecah rekod demi rekod dan mereka isytiharkan 300 rekod dunia dipegang oleh Dubai. Arab Saudi kecewa. Dan untuk mengatasi kecewaan ini, mereka bina sebuah kota yang lebih besar daripada Dubai. Namanya Neo. Kita cuba lihat apakah yang mereka lakukan. Tuan-tuan, dua pemimpin ini sebagai pemimpin yang memimpin dua negara Islam, Saudi Arabia dan Emirat Arab Bersatu. Dan kita lihat, Qatar dan Saudi bersempadan. Mereka tidak sentiasa bahagia, tidak sentiasa bersahabat. Mereka dalam masa tertentu, mereka bergaduh. Mereka tidak ada harmoni di antara hubungan ini. United Arab Emirates dengan Qatar juga ada konflik yang berlanjutan ratusan tahun lepas. Dengan Saudi, negara yang ditubuhkan juga mempunyai sengketa dan juga persahabatan. Dan yang bahagian yang kita sangkakan tidak seindah yang diharapkan. Arab AUE bersepadan dengan Saudi yang besar. Dan hari ini Saudi membuat satu jalan ke Oman tetapi tidak melalui UAE. Barangkali itu menggambarkan sikap mereka. Melalui satu jalan yang besar, lebuh raya daripada Saudi, daripada Riyadh ke Oman tapi tidak melalui UAE. Dan itulah dapat kita gambarkan apakah yang berlaku negara umat Islam itu. Arab Saudi sentiasa bersengketa, ada masalah dengan jirannya. Setiap jirannya ada masalah. Dengan 6 jiran, sentiasa ada masalah yang mereka pendamkan dan boleh pecah bila bermasa. Dalam konteks ini,
Walaupun mereka berselisih dalam setengah hal, tetapi mereka bersatu dalam menjadi negara yang menyokong Israel. Walaupun mereka berpecah dalam segi lain, dalam hubungan normalisasi mereka bersatu. Mereka lah negara yang termuka untuk mengiktiraf Israel sebagai satu entiti yang sah, dalam istilah yang mereka sebut sebagai normalisasi. Walaupun Saudi masih belum lagi melakukannya, tapi UAE telah melaksanakannya. Dan negara ini sangat rapat dengan Israel. Israel yang sedang berperang dengan Palestin hari ini menjadi negara pilihan seluruh negara Arab. Daripada Iraq, Saudi Arabia, Oman, UAE, Morocco, Sudan, mereka bersama untuk mengiktiraf Israel yang sentiasa membunuh umat Islam. Mereka membunuh umat Islam berkali-kali. Yang paling menyakiti, beberapa bulan lepas, Perdana Menteri Israel membawa peta baru yang sudah hilang Palestin, tidak ada lagi. Yang ada ialah Israel, tidak ada Palestin sama sekali. Ini peta baru yang diisytiharkan oleh Israel. Diberi amaran oleh Palestin, jangan kamu melampau dan kamu menidakkan negara kami. Selain pada itu, mereka telah masuk ke setiap hari raya kita. Mereka menceroboh Masjidil Aqsa. Mereka menggali pada bawah. Dan mereka membuat jalan tolak untuk menghancurkan Masjidil Aqsa pada tahun lepas, tapi tidak berjaya. Diberikan amaran berkali-kali oleh Hamas, oleh pejuang-pejuang Palestin, supaya jangan melakukan demikian. Tetapi mereka bom sekolah. Beberapa bulan lepas, mereka bom sekolah yang berada di kawasan Jerusalem. Mereka menceroboh Jerusalem, dan akibatnya hari ini kita lihat amaran tersebut menerima respon daripada pejuang Palestin. Inilah ucapan dilakukan oleh Perdana Menteri Palestin, Ismail Haniyeh. Dia mengatakan serangan dilakukan pada pagi semalam dengan 5,000 peluru perandu ataupun roket yang dihadapkan ke Tel Aviv. Satu perkara yang sangat besar, yang tidak dijangka sama sekali oleh Israel. Dan dalam ucapan tadi, tuan-tuan boleh dengar berkali, dia menyatakan sebab amaran berkali-kali, mereka membunuh umat Islam berkali-kali, mereka menceroboh sekolah umat Islam, dan mereka menghalau umat Islam daripada kampung mereka. Mereka mengambil rumah-rumah Palestin dijadikan rumah mereka. Dan itu disebab oleh Perdana Menteri. Al-Masih al-Aqsa fi khatab hakiki waladina maklumat muakkadah ba'an ihtilal yuhul siyadah al-kamilah al-masjidah. Yang mereka rancang sebagaimana mereka katakan, mereka akan hancurkan Masjid Al-Aqsa sekarang. Tahun ini tahun untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Dinyatakan di Bangsa Bersatu oleh Perdana Menteri Israel, dan intelijen Palestin juga mendapati mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Amaran telah diberi berkali-kali, tetapi mereka makin angkuh, dan akibatnya 5,000 roket dihantar ke Tel Aviv, memeranjakkan 4 kawasan diambil alih oleh Palestin. Kawasan yang diambil Palestin hari ini lebih luas pada Gaza sendiri. Satu peristiwa yang mengejutkan dunia. Dan sebelum kita masuk pada Dubai, kita lihat apakah yang berlaku di Palestin dulu. Tuan-tuan yang semati, yang mereka sebut Tufan Al-Aqsa. Taufan ialah badai Aqsa, tetapi TV Malaysia terjemah dengan banjir Aqsa supaya rendah sikit. Tufan ialah badai, tuan-tuan. Bukan banjir, bukan flood, tetapi saya dengar TV Malaysia menyebut banjir Al-Aqsa supaya rendahkan sedikit perjuangan ini. Al-Palestiniyun fi Israel, pertama kali sempadan yang dibuat dengan pagar besi dirobohkan oleh pejuang. Mereka masuk pada 3 hala, pada laut, udara dan daratan, cukup menggeparkan hari ini. Dan kita lihat, macam kita lihat filem, benar-benar berlaku. Mereka turun dengan glider, dan mereka ialah pejuang-pejuang yang bersedia untuk syahid. Kami datang untuk syahid. Yahudi yang berjuang untuk hidup lari bertepayaran. Komander mereka lari dengan seluar pendek. Kita tengok pagi tadi yang dikeluarkan, komander perang besar Israel lari dengan seluar pendek dan ditangkap. Satu perkara yang besar berlaku hari ini. Tuan-tuan yang semati, 5,000 roket dihantar ke Tel Aviv. Di kawasan-kawasan strategik, termasuklah di kawasan tentera, kamp tentera mereka,
Mereka lari bertepian, apa yang berlaku lebih dahsyat pada apa yang mereka laporkan. Berapakah korban yang berlaku entah, tetapi mereka sebut hanyalah 200 yang mati di Tel Aviv. Sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Dan kita lihat bagaimanakah pejuang-pejuang Palestin hari ini. Negara Israel yang dianggap sebagai 4 paling bahagia dunia, rupa-rupanya negara yang paling zalim di atas muka bumi. Ini gambar sebahagian daripada umat Islam merampas kereta kebal dan tentera mereka ditangkap. Dan berita yang kita terima semalam, 35 tentera ataupun orang awam yang ditangkap, dijadikan tawanan, dibawa ke Gaza dan sedang diproses. Tuan-tuan sebati, inilah gambar peta semalam. Gaza sangat kecil, tetapi mereka telah masuk 4 kali lebih luas pada Gaza hari ini. Dan sekarang ini berterusan, apakah ini permulaan pada satu kemenangan? Dan Allah menjanjikan kemenangan. Bilangannya kecil, tidak ditolong oleh sesiapa saja, tetapi dia telah masuk dan mengalahkan dunia besar. Bukan mengalahkan, tetapi menguasai sebahagian daripada kawasan yang dirampas oleh Israel satu masa dulu. Rumah orang Palestin dirampas. Dan bila orang Palestin datang ke rumah mereka, dihalau oleh orang baru menduduki rumah mereka dengan penuh perasaan sayu. Itulah yang berlaku hari ini. Dan dunia meletakkan Israel nombor 4 paling bahagia dunia. Kita berhenti di situ. Ini komander. Komandernya Nimrod Aloni. Israel komander ditangkap oleh satu kejayaan yang tak pernah dibayangkan. Dan Israel terkial-kial minta lakukan kebaikan. Dan dijawab oleh Hamas bahawa kami Islam akan menjaga tawanan kami lebih daripada diri kami sendiri. Dan tawanan tetap tawanan, tetapi kami menjaga lebih daripada diri kami sendiri. Dan komander mereka telah ditangkap. Ini memalukan Israel. Dan inilah satu cahaya pertama perjuangan yang begitu lama, sejak tahun 1948, dan hari ini apa yang dilakukan oleh Palestin di luar jangkaan dunia. Mereka segera menghantarkan tentera untuk menampung tersebut. Dan ucapan-ucapan seluruh dunia. Dan kita dapat lihat siapakah yang menyokong, siapakah yang tidak menyokong. Arab Saudi sangat malu. Dan kenyataannya sangat-sangat lembut. Erdogan juga sangat lembut, yang keras memberikan sokongan kepada Palestin ialah Iran. Walaupun Saudi tidak pernah setuju dengan Iran. Iran dan Lebanon memberikan kata putus hari ini dan harapkan Israel ke neraka. Itulah kata-kata daripada Iran dan Lebanon. Kita dapat lihat sikap dunia hari ini. Sikap Malaysia saya masih belum baca, tetapi sikap Erdogan sangat mahal, sangat lembut. Apa Erdogan kata? Biarlah perkara ini segera diselesaikan. Dan kita lihat bagaimanakah, berapa lamakah umat Islam dizolimi. Dunia tidak pernah bersimpati. Tiba-tiba ada lorong kelihatan untuk umat Islam di Palestin, dan tiba-tiba dunia supaya stop segera. Itulah sikap dunia pada perjuangan di Palestin. Tuan-tuan, kita kembali pada Dubai. Saudi versus UAE. Dan kita lihat di sini dari segi ekonomi kita lihat Saudi mengalahkan Dubai. Tetapi segi pelancongan Dubai mengatasi Saudi. Dan dari segi bangunan-bangunan moden mengatasi Saudi. Kedua-dua negara Islam. Kedua-dua ada masjid yang terbesar dunia. Saudi ada masjid yang 2 terbesar dunia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan Dubai mempunyai masjid yang ketiga terbesar dunia. Dan pertandingan antara dua sahabat ini, dua negara jiran ini terus berlaku. Masing-masing ingin mengalahkan jirannya. Dan kalau Emirates mempunyai bangunan yang tertinggi dunia, Saudi mempunyai masjid terbesar dunia. Masjidil Haram, masjid terbesar dunia. Masjid kedua ialah Masjid Nabawi. Masjid ketiga ialah Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Dan kita lihat di sini, lift yang digunakan oleh menara tertinggi dunia ini sangat terpantas dunia. Rekod yang pertama, bangunan paling tinggi. Yang kedua, lift paling cepat. Yang ketiga, lift paling besar. 3 di satu bangunan.
Dan bila mereka kumpul, 300 rekod dunia dipegang oleh Dubai. Arab Saudi tidak banyak rekod. Dan mereka ingin mengalahkan Dubai dengan sebuah bangunan, sebuah kota yang mereka sebut sebagai NEOM, yang bakal disahkan sebagai barang ajaib ke-8 dunia selepas 7 barang ajaib yang kita kenal setakat ini. Tuan-tuan, lift yang sangat cepat boleh naik sampai ke atas. Bayarannya 500 dirham. 600 ringgit Malaysia. Dan Dubai ataupun UAE membina masjid ketiga terbesar dunia. Barangkali tuan-tuan telah melawat di sini, saya masuk masjid ini. Ada 3 checkpoint keselamatan. Dengan barang yang kita bawa, dengan baju kita, semuanya di-scan. Sebab di sini menyimpan kapek terbesar dunia. Saya berbahas dengan orang Arab. Saya baca ayat Quran bahawa masjid adalah tempat untuk dimakmurkan. Dan kenapakah mereka sekat 3 sekatan? Rupa-rupanya saya berbahas dengan orang Myanmar. Saya ingat dia orang Arab. Cukuplah dengan pengawal pun saya berdebat. Kalau masjid, buka masjid ini kepada orang ramai. Jangan sekat. Nak masuk mesti ada lorong tertentu dan sekat 4 sekatan. Kemudian mereka mengatakan ini security. Kalau masjid, kenapa ada security? Mereka kata ada museum. Kalau museum, kenapa nama masjid? Saya kata. Mereka kata ada museum yang besar di situ. Kalau museum, kenapa nama masjid? Dan saya berbahas dengan orang Myanmar. Tak guna. Dan mereka pegang rekod yang ketiga. Abu Dhabi ingin pegang rekod masjid yang terbesar dunia, tapi mereka tak sampai hati untuk mengatasi Masjid Haram. Mereka boleh bina masjid lebih besar Masjid Haram, tapi kosong. Rupa-rupanya dewan solat, saya masuk solat zuhur di situ. Kecil, besar sikit daripada mungkin besar surau ini. Sedangkan kompleks ini sangat luas. Ini masjid yang ketiga. Mereka tak sanggup buat masjid lebih besar pada Masjid Haram. Dan mereka tak pegang rekod dalam masjid terbesar dunia. Mereka ingin berbangga dengan bangunan. Kapek terbesar dunia di masjid ini. Kapek ini mengambil masa yang lama, digunakan 1,000 orang yang menganyam ataupun membuat kapek daripada Iran. 1,000 orang bekerja siang malam untuk menyediakan kapek. Kapek ini masa saya melawat tidak dibuka. Terlalu mahal. Dan mereka pegang rekod 4. Tadi di bangunan, sekarang di masjid, kapek yang terbesar. Dan untuk masuk sangat sukar. Mereka isytiharkan bangunan paling tinggi dunia. Mereka berbangga sebagaimana kaum Nabi Hud. Mereka juga berbangga dengan bangunan yang tinggi. Iramaz zatil imad allati lam yukhlaq mithlaha bil bilad. Kaum Nabi Hud ini tinggal di kota Iran. Di kota Iran itu ada bangunan yang tinggi, Allah kata dalam surah Al-Fajr. Yang tak pernah orang lain buat. Maksudnya kaum Iran, kaum Nabi Hud, kaum Ad pegang rekod dunia bangunan paling tinggi. Kemudian Allah ceritakan bangunan mereka dihancurkan. Sebab bukan bangunan, tetapi mereka menentang Nabi Hud AS. Dan sekiranya Dubai juga melakukan demikian. Kita beri peringatan mereka. Bangunan tinggi semata-mata tidak mencukupi. Sekiranya tidak didasar pada takwa dan iman. Tuan-tuan semati, rekod dunia. Bangunan Burj Khalifah ini disahkan sebagai dia pegang beberapa rekod dunia. Tuan-tuan boleh semak di situ. Satu bangunan pegang beberapa rekod dunia. Dan setiap bangunan banyak yang pegang rekod dunia. Selain pada rekod ini, mereka ada satu mall, supermarket yang terbesar dunia. Juga disahkan sebagai supermarket terbesar dunia. Mereka ada aquarium yang terbesar dunia. Mereka ada skrin terbesar dunia. 10 rekod dipegang bangunan yang sama. Inilah kebanggaan Malaysia. Dan diisytiharkan bahawa ini juga world largest video wall. Video ni dinding dibuat dengan video dinding mereka. Di bawahnya ada aquarium yang sangat mahal bayarannya. Dan mereka ada acrylic panel, saya pun tak tahu apa benda. Terbesar dunia. Dan tuan-tuan, tempat mereka berpesta. Tuan-tuan yang sudah melawat di sini, sedia wang yang banyak. Untuk masuk setiap dikenakan bayaran. Dan mereka mempunyai museum terbesar dunia.
muzium yang terbesar dunia, rekod yang ke-15. Di dalamnya ada cita-cita mereka untuk menjadikan Dubai sebagai negara terbesar dunia, bukan, negara termaju dunia. Negara yang paling canggih. Ada 7 tingkat. Seolah langit ada 7 tingkat. Setiap tingkat ini mereka menyatakan apakah perancangan mereka dalam masa 30 tahun akan datang. Dan di antara mereka adalah untuk menjadikan Dubai negara yang menggunakan robot sepenuhnya. Mereka akan menggunakan pelangi taksi yang terbang, bukan lagi taksi yang berjalan atas muka bumi. Dan segala perancangan dinyatakan dalam muzium ini. Dan cukup menarik di sini ialah mereka mengatakan the future belongs, masa depan dipunyai oleh mereka yang inovatif, yang intelek. Itu tersebut dalam muzium ini. Saya kata the future belong to Islam. Saya sebut ke pengawal dia. Saya tak sebut. Ini salah saya kata. Ialah saya bahas dengan pengawal pun. The future belong to Islam. Dia kata the future belongs to innovative. Kepada orang yang ada wawasan dan sebagainya. Saya kata the future belongs to Islam. Saya berbahas setiap tepat. Tuan-tuan saya mati. Inilah gambaran Dubai akan datang. Mereka akan menggunakan taksi yang terbang dalam masa yang singkat. Dan Saudi juga membina kota Neom dengan fasiliti yang sama. Dan mereka akan menggunakan robot sepenuhnya. Dubai satu masa daripada immigration sampailah ke supermarket mereka. Semuanya robot yang bekerja. Ini cita mereka 30 tahun akan datang. Dan Dubai, negara yang miskin, dalam masa 50 tahun lepas, sebuah nelayan yang kecil, yang tak siapa yang kisah. Hari ini, dunia datang. Eropah mengatakan kalau tak melawat Dubai, tak sah bagi orang Eropah sekarang. Penuh dengan pelancong. Semuanya orang Eropah. Asia tidak ramai. Tuan-tuan. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatun dunya la'ibun wa lahu. Wa zinatun wa tabakhurun bainakum wa takhsun fil amwali wal aulad. Kama tali wasin ajabal kuffar nabatu samajahi. Samajahi wa musbara samalkunu khutama sadaqah. Ketahuilah sesungguhnya hanya salah dunia, kehidupan dunia ini laibun, main-main. Walahun, sendiwara. Wazinatun, perhiasan. Watafahurun bainakum, dan berbangga-bangga di kalangan kamu. Tepat sebagaimana Saudi berbangga-bangga dengan Dubai. Watafahurun bainakum, dan berbangga-bangga dengan di antara kamu. Watakasrun fil amwal, dan berbanding banyak-banyak dalam harta. Wal aulad, dan anak pinak, kama salihadzin ajabal kufar, seperti hujannya turun. Dan menakjubkan penanam pokok tersebut. Apabila hujan turun, penanam melihat tanamannya tumbuh, dia kagum. Semajahi tu patar musbara, kemudian pohon tadi akan layu, kemudian hancur, berkecai. Itulah dunia. Semaya kunu khutama, kemudian pohon itu menjadi hancur berkecai. Allah menggambarkan dunia seperti itu. Dan sekarang apa yang berlaku di dua negara ini benar-benar menggambarkan watafakhurum bainakum. Watakasrum fil amwal wa aulad. Itulah yang dapat kita saksikan di dua buah negara umat Islam yang paling bahagia. Kita kembali ke Arab Saudi. Ini tempat kota Neom yang dicadangkan. Kezaliman telah berlaku di sini. Penduduk kawasan ini dihalau keluar daripada kawasan ini untuk dijadikan sebagai bandar terbesar dunia. Bandar ini lebih besar daripada Washington, campur New York, campur London, 10 kali lebih besar daripada London. Dan dia akan menjadi kawasan paling ajaib dunia. Di sini tempat Nabi Musa selamat menyeberangi daripada dikejar oleh Firaun. Kota Neom ini asal namanya Tabuk. Nama kawasan ini juga kawasan Madian. Kawasan kaum Nabi Shu'aib yang Allah telah hancurkan kaum ini di sini. Ada kesan-kesan kedudukan kaum Nabi Shu'aib di sini, dan tempat yang Allah hancur ini dijadikan kota baru ataupun kota Neom yang baru. Dan apakah yang dilakukan oleh mereka di sini? Mereka ingin mengalahkan Dubai. Mereka ingin membina 3 buah kota yang bersiri-siri ataupun berhampiran, iaitu Aussagen, Trojana, dan The Line. Bangunan ini akan lebih tinggi daripada bangunan Dubai. Cita-cita mereka untuk mengalahkan Dubai. Watafahurun bainakum, berbangga-bangga antara kamu. Dan inilah cadangan mereka masih belum siap dalam pembinaan.
Dan apakah Oksagon? Oksagon ialah pelabuhan terbesar dunia. Ini pelabuhan terbesar dunia yang dibuat di atas Laut Merah. Kapal-kapal yang keluar dari Swiss akan singgah di sini, dan di sini akan menjadi bisnes ataupun transaction port yang terbesar dunia. Tadi Dubai terbesar, sekarang pelabuhan Dubai tidak ada terbesar. Saudi akan ambil alih. Mereka akan bina apa yang disebutkan Oksagon. Apakah rupa Oksagon? Ini. Separuh kota di atas air, separuh di atas darat. Dubai tidak ada. Jadi rekod kembali pada Saudi. Wa tafakhurum bainakum, mereka berbangga-bangga. Di sini akan dilalui di celah-celah Oksagon ini lalu kapal-kapal besar. Dan perniagaan akan dilakukan, dan semuanya dengan IT. Semuanya dengan robot yang melakukan pekerjaan di pelabuhan ini. Tetapi belum sempurna. Ini gambar pada atas yang ada sekarang. Dan kapal akan masuk di celah-celah kota di atas air. Dubai cuba buat satu kota di atas air, iaitu dalam bentuk pohon tamak. Gagal. Sebab berbagai-bagai sebab tidak dapat dijalankan. Sekarang Saudi ingin membina sebuah kota lebih besar daripada itu. Separuh kota atas daratan, separuh kota di atas lautan. Dan dia akan menjadi tempat persinggahan kapal terbesar dunia melalui Tersan Swiss. Ini pandangan yang mereka inginkan. Pasirnya akan mempunyai cahaya biru waktu malam. Sampai tengah malam dia keluar hijau, orange, dan mengeluarkan warna yang sangat cantik. Pasir bukan sembarang pasir. Pasir ini tidak ada Dubai, dan neon akan menjadi pasir yang berubah setiap ketika. Dubai tidak ada, Saudi akan mengatasinya. Bangunannya yang tinggi-tinggi belum pasti mengatasi Burj atau tidak. Tetapi yang tidak ada Dubai ialah bulan. Bulan artificial moon akan dibina yang sentiasa berada di atas kota New York. Ini rekod dunia. China pernah buat tapi tidak berjaya. Hampir tidak berjaya. Tetapi Saudi akan buat bulan. Satu bulan yang Allah ciptakan, satu lagi bulan yang Saudi ciptakan. Bulan ini akan sentiasa berada di atas kota New York, tidak akan lari ke tempat lain. Dan ini pegang rekod dunia. Wa tafakhurum bainakum. Berbangga-bangga untuk pegang rekod dunia. Tuan-tuan, yang menarik ialah satu lagi komponen bernama Trojona. Trojona ialah kota sukan maksiat terbesar dunia. Trojona ialah tempat yang bakal menjadi sukan dengan segala kemudahan moden sebagaimana negara barat. Sebelum Trojona kita pergi ke Neom dulu, kepada The Line. Kalau Dubai ialah kota yang terbesar dan paling tinggi di kawasan Teluk, kawasan Semenanjung Arab. The Line ialah satu kota yang panjang, 170 km, cuma lebarnya sangat sempit. Lebarnya sangat sempit, tetapi panjang 170 km. Daripada Bangi sampai ke Paguh barangkali. Kota daripada kaca. Kaca terbaik dunia, dan ini rekod dunia yang tidak ada di Dubai. Wa tafakhurum bainakum. Mereka buat daripada kaca. Longest skyscraper yang dibuat daripada 1 triliun cermin saja. Bangunan ini dengan cermin. Manusia duduk dalam cermin ini. Dan bergerak mereka dengan taksi yang melayang. Saya tanya dia, takkah taksi melayang langgar cermin itu? Inilah yang mereka impikan. Sangat sempit, 3 tingkat, tak ada tanah kubur. Maksudnya untuk orang hidup dalam ini tidak ada tanah kubur sama sekali. Itu kota yang diimpikan oleh pemimpin Saudi sekarang. Dan di sini tidak ada kendaraan. Semuanya dengan melayang. Dan penuh dengan artificial intelligence, smart cities, surveillance, dan artificial intelligence yang mereka cadangkan. Panjang 170 km, tinggi hampir setengah kilometer ataupun lebih. Dan sangat sempit. Di situlah mereka hidup sampai 15 juta akan tinggal dalam cermin ini. Sayang, tanah kubur tidak ada. Untuk mati, keluar daripada bandar ini. Kita bagi ruang untuk azan.
Selepas azan saya ada 10 minit. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Inilah kota yang mereka idamkan, yang punya flying cars, fake moon, artificial moon, yang menggunakan robot mates, security semuanya robot, bulan yang sentiasa di atas kota tersebut waktu malam. Ini taksi yang dijangkakan digunakan di kota New dan akan distarkan the new wonders of the world, the 8 wonders. Selepas piramid, tembok besar, Taj Mahal, maka ini akan distarkan oleh dunia sebagai bahan ajaib, barang ajaib dunia yang ke-8. Tuan-tuan, mereka akan menggunakan teknologi solar panels untuk seluruh kota ini, energi yang bersih, dan mereka akan menggunakan apa yang disebut sebagai solar power station di atas langit, starlight. Dan itulah cita-cita mereka. Mereka menggunakan space solar, macam mana saya tidak dapat gambarkan. Dan robot akan mengambil alih seluruh pekerjaan di kota New. Dan kota New akan mengalahkan Dubai. Tetapi apakah sudah siap? Belum. Mereka cita-cita untuk mengalahkan Dubai.
Mereka ada hubungan yang baik, hubungan yang tidak baik dengan Dubai. Sempadan pun mereka tidak selesai sampai sekarang. Dan mereka akan ada satu kota yang sangat sempurna mengikut tarifan Bahasa Bersatu. Yang ketiga, Trejona. Trejona ialah kota yang dibuat di atas gunung. Akan dibuat di situ untuk ski. Sekarang tidak ada ais. Mereka akan buat artificial ice. Ais akan dibuat dan akan memenuhi gunung ini. Di tengah-tengah gunung ada tasik yang cantik. Tasik ini akan mereka dapat, waktu sejuk mereka akan dapat bermain ski di atas tasik ini. Dan itu cita-cita mereka. Mereka sudah siap sebahagian daripada infrastruktur. Sungguh cantik di tengah-tengah atas gunung. Gunung Tabuk, tempat peperangan terakhir bagi Rasulullah SAW. Di sini akan dilengkapkan dengan infrastruktur yang cukup hebat dunia. Dan dia akan pegang rekod dunia sebab Dubai tidak ada. Watapa hurum bainakum. Dan tuan-tuan, ini adalah tempat ski terbesar dunia dan dia mengalahkan Dubai. Dubai tidak ada ski yang sebesar ini. Sekarang belum ada ais. Dan ais akan dibuat dengan takdir ilahi. Mereka tak sangka ais turun, salji turun dengan banyaknya tahun lepas. Memenuhi struktur yang mereka tidak pernah jangkakan ada ais di sini. Turun salji penuh. Dan mereka bermain ski. Bukan di England, bukan di Rusia, bukan di Kanada, tetapi di Saudi untuk main ski. Salji turun dengan banyak di Tabuk. Dan Allah tunjukkan tempat yang kering, panas, salji turun dengan lebat dan mereka bersedia untuk mengadakan sukan musim winter. Saudi cadang untuk menjadikan snow dengan artificial snow. Mereka ada alat yang besar untuk mengeluarkan ais. Mereka akan penuhkan gunung ini dengan ais. Macam manakah dapat kita jangkakan? Tentulah ini wonders that it wonders. Sebab tidak pernah terfikir manusia. Dan tuan-tuan, mereka sudah bersedia untuk masuk sukan winter. Sukan winter diadakan Beijing tahun lepas. Dan mereka bercadang untuk jadikan Saudi. Sukan winter dunia bukan ada di kawasan utara, kawasan sejuk, tetapi di tengah panas. Mereka cadang untuk adakan beberapa tahun lagi. Dan tentu Dubai kalah. Sebab Dubai tidak ada ski yang terbuka seperti ini. Tuan-tuan, mereka mengadakan bulan ini sebagai Kelab World Cup akan diadakan di Saudi. Tapi oleh kerana NEOM belum siap, mereka buat di Jeddah dulu. Pertandingan kata kelab dunia akan diadakan di Jeddah. Belum, tetapi mereka akan membuat World Cup di NEOM pada tahun 2030. 2030 Saudi telah masuk untuk menjadi tuan rumah kepada sukan bola sepak World Cup yang sekarang ada 3 calon, Egypt, Greece dan Saudi Arabia. Dan mereka jangkakan Saudi Arabia akan bakal mendapat World Cup di kawasan Cotonou dan tentulah mesti ada Arab. Arab mesti untuk pesta bola. Ringkasannya, inilah yang dicadangkan di NEOM. NEOM, bila tak hujan, mereka akan buat seperti Dajjal. Mereka akan turunkan pemenihan hujan, hujan akan turun. Akhir zaman, Dajjal dapat turunkan hujan. Dan kota ini menggambarkan sebahagian daripada peristiwa tersebut. Robotik, flying taxis, artificial moon, dan robot meats dan sebagainya. Dan tanah kubur tidak ada. Dan mereka akan adakan kota alkohol. NEOM bakal menjadi kota alkohol. Sebab pegang rekod. Di Dubai, arak diedarkan secara terbuka. Arak di restoran terbuka. Di atas kapal terbang mereka ada arak. Saya naik kelas ekonomi, tuan-tuan. Arak pun dihidangkan. Kalau kelas ekonomi ada arak, apatah lagi kelas bisnes ataupun first class. Mereka ingin jadikan arak sebagai satu perkara yang menjadi identiti kepada kota NEOM. Alkohol akan dibenarkan. Sekarang mereka berdalih, kami benarkan bikini di kawasan tersebut. Dan kami akan edarkan alkohol mulai tahun 2023 ini. Dan ini akan sama dengan satu kawasan yang sedang
dikembangkan, sedang di-develop, namanya Sindalah. Tuan-tuan akan saksikan ini. Dan World Cup ini mereka bersedia untuk menyediakan bir. Dan ini apakah boleh ditanya kepada ini pengurusi World Cup Saudi, sekiranya Saudi dipilih untuk menjadi tuan rumah. Apakah boleh kita menghidangkan bir? Nanti dulu kita akan bagi tahu kemudian. Kita negara Arab tak boleh harap, tetapi nantilah kita akan fikirkan dia. NEOM akan menjadi kembar kepada Sharm el-Sheikh. Tuan-tuan tahu di Sinai, di Mesir, satu kota maksiat terbesar di kawasan Timur Tengah. Nama Sharm el-Sheikh. Di situ wanita boleh berbagai, arak dihidangkan secara terbuka, dan NEOM akan menjadi kembar kepada Sharm el-Sheikh. Wine, bikinis, and foreign tourists. NEOM bakal mengalahkan Dubai, tetapi belum siap. Dan mereka ada di Dubai, mereka ada pantai berbagai. Saya lalu, tuan-tuan, tengah panas, mereka berbagai di sini. Tanpa silu, bukan orang tempatan, tetapi pelancong. Kulit mereka merah sebab suhunya 38 darjah. Kita lalu panas pun, sangat panas, mereka berbagai di sini. Maksudnya separuh berbagai. Ini kota, pantai, marina mereka, yang menyediakan tempat berbagai, maksud saya, pakaian bikini. Di belakang tuan-tuan lihat kota Buruj yang megah. Mereka menempa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud. Dan sex tourism. Sex tourism in Dubai terkenal. Yang terbaik dunia berada di sini. Dan Dubai ada pesta yang banyak. Di merata tempat. Saya pernah masuk dalam satu pesta mereka. Arab Saudi juga adakan pesta yang besar sama seperti Dubai. Ketika mereka mengharamkan Badar Rasul, kita dalam bulan Badar Rasul, mereka haramkan Badar Rasul, tapi mereka adakan pesta di Al-Ula, di tempat Allah musnahkan kaum Nabi Saleh AS. Mereka adakan pesta di situ. Untuk adakan maulud diharamkan, tetapi untuk menyambut hari kebangsaan sebagai simbol kecintaan kepada negara dibenarkan. Saya serah kepada tuan. Dan ini suasana di Riyadh. Dan Riyadh akan menandingi Dubai. Dan Saudi telah mula ada apa yang mereka sebut sebagai pole dancing. Pole dancing. Ini tuan-tuan hanya ada di Eropah. Ada negara-negara ekstrim seperti Belanda ataupun British. Tetapi sekarang sudah ada di Saudi. Saudi dilatih untuk menari di tiang ini. Macam mana cara? Ingat tuan-tuan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Dan itulah Allah berikan peringatan pada kita. Dan kita lihat sekali lagi tempat cadangan kota NEOM ialah tempat Madian, tempat Allah musnahkan kaum Nabi Syuaib. Dan Allah menceritakan walamma ja'a amruna najjayna syu'aiba wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa atil ladzina zalamu as-sayhah ba'su bidahim jasimin kallam yauna fiha ala badal limadil kama bayna samud. Allah menceritakan kemusnahan kaum Nabi Syuaib tepat di kota NEOM yang mereka lakukan. Tempat kota Madian ditinggal oleh kaum Nabi Syuaib yang kesan kemusnahan kaum ini masih dapat disaksikan dan sangat dekat dengan kota NEOM. Sekiranya NEOM melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, kita sangat bimbang. Bukan rekod dunia yang mereka pegang, tetapi kemurkaan Allah yang mereka akan jelma. Wazubillah. Dan saya tulis dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.